Majlis Perasmian Penutupan Sambutan Hari Wanita 2021 dengan penuh takzimnya dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin wa hamdan syakirin wa hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala rasulina al-karim sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdullah imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, saya terlebih dahulu merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi syukur atas kejayaan Majlis Sambutan Hari Wanita 2021 yang dianjurkan oleh Majlis Wanita Islam Yadim Maya. Terima kasih kepada pengacara ananda saya Puteri Balqis yang kita raikan pada hari ini, Yang Berhormat Senator Puan Asma binti Hussein, Timbalan Pengurusi Majlis Wanita Islam Yadim Maya, merangkap pengarah sambutan Hari Wanita 2021. Dan seterusnya kepada semua ahli jawatan kuasa maya dan juga urustia sambutan program, dan tidak lupa kepada semua penonton-penonton, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, ikhwah dan akhwat yang saya kasih sekalian. Sekarang kita telah berada di penghujung Majlis Sambutan Hari Wanita 2021 Anjuran Maya. Sebelum ia dilabuhkan tirainya, sebentar tadi kita telah mendengar resolusi hasil daripada 3 hari, 3 malam berturut-turut program sambutan ini dilangsungkan dengan jayanya. Dan saya mengikuti perjalanan program ini, alhamdulillah, penuh gemilang. Walaupun terpaksa dilakukan secara hybrid. Sebahagiannya secara fizikal dan sebahagiannya di atas talian. Tetapi tak kurang juga meriahnya, dengan sambutan, sokongan dan juga komitmen daripada pelbagai pihak, terutama kaum wanita yang diraikan sempena sambutan Hari Wanita ini. Alhamdulillah. Ini yang kita nak. Artinya kita tak kalah dengan pandemik COVID-19 yang menular, yang saya kira sebahagiannya merubah corak kehidupan kita dengan norma baru berlatarkan SOP yang begitu ketat yang telah pun dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa negara kita. Bukan saja kehidupan itu berubah, termasuk aktiviti dan gerak kerja dakwah nampaknya turut terjejas dan terkesan dengan pandemik ini. Akhirnya, kita merancang dan kita mengatur strategi bagaimana untuk menghadapi situasi yang ada pada hari ini tanpa memperlahankan tempo gerakan dakwah agar Islam itu tetap disampaikan kepada masyarakat.
Alhamdulillah, berbekalkan teknologi yang ada, berbekalkan kesungguhan petugas-petugas, da'i-da'i, pemimpin-pemimpin dan juga pencinta-pencinta dakwah. Akhirnya alhamdulillah kita dapat meneruskan aktiviti demi aktiviti. Sebelum daripada ini kita baru saja berakhir pada Disember yang lalu bulan dakwah yang kita gerakkan daripada Oktober sehinggalah Disember. Sebagaimana yang selalu saya sebut, bulan dakwah telah menghasilkan lebih daripada 3,000 taburan program di seluruh negara. Dan kali ini kita mengangkat satu program bertaraf mega di atas talian, iaitu sambutan Hari Wanita 2021. Selama 3 hari berturut-turut. Program maraton yang dianjurkan oleh Maya ini sangat menakjubkan. Siapa yang boleh ikut daripada awal perasmian sampai majlis penutup tanpa henti, itu memang Iron Lady. Itu memang seorang yang cekal, gigih, benar-benar mencintai aktiviti-aktiviti dakwah. Saya akui saya sendiri pun beberapa slot terpaksa miss kerana ada kekangan-kekangan yang lain. Walau bagaimanapun saya mengikuti rakamannya untuk mengetahui apa topik perbincangan, apakah perbahasan yang dibawa oleh Maya. Dengan tema Manhaj Rabbani Asas Model Ummahatul Mukminin yang telah saya sebutkan pada ucapan perasmian, ucapan alu-aluan dalam program perasmian sambutan Hari Wanita ini tempoh hari. Sebagai satu kelainan yang dibawa penampilan dalam sambutan Hari Wanita. Sambutan Hari Wanita bukan perkara baru. Disambut oleh semua pihak, dalam dan luar negara. Tetapi apa yang dianjurkan oleh Maya ini adalah suatu yang sangat bijak dan sangat menepati keperluan zaman yang ada pada hari ini. Di mana kaum wanita terutamanya, termasuk lelaki, yang pastinya menjadi teman rapat kepada golongan wanita ini, ternanti-nanti satu alternatif. Bagaimana untuk membuat satu pendekatan ataupun satu pembentukan, satu pembinaan kepada wanita yang disambut saban tahun harinya ini, agar dia bukan sekadar satu gimmick ataupun satu momokkan ataupun satu propaganda, tetapi dia benar-benar menjadi satu pengisian yang ada modulnya, yang ada pelan tindakannya, yang ada perancangannya dan yang ada strateginya untuk memastikan pembinaan wanita itu adalah suatu bentuk pembinaan yang benar-benar efektif, yang benar-benar berkesan. Dan insya-Allah dengan prinsip yang telah digariskan untuk melahirkan wanita soleha, bijaksana, dinamik, prihatin, sejahtera, ini insya-Allah dapat kita lahirkan, dapat kita hasilkan melalui program-program yang berterusan dan juga tindakan-tindakan aktif, proaktif yang dilakukan oleh Maya insya-Allah. Kerana saya sangat yakin untuk mendapatkan 5 prinsip ini, dia tak memadai sekadar melahirkannya dalam ucapan, menyentuh dalam kertas kerja, wacana dan sebagainya, tetapi dia memerlukan kepada satu gerak kerja yang berpanjangan, yang berterusan, terutamanya dalam proses untuk pengukuhan akidah. Nak melahirkan wanita yang soleha, bijaksana, dinamik, prihatin, sejahtera ini, yang pertama sekali dia perlu kepada pengukuhan akidah. Akidah, keimanan, keyakinan seorang wanita itu kepada Tuhan Rabbul Jalil. Kemudian beriringan dengan pengukuhan akidah itu ialah peningkatan ilmu, peningkatan sakhafah, knowledge yang perlu dibentuk dan perlu dibina untuk melahirkan wanita yang bijak. Dan seterusnya membina dan melahirkan potensi diri,
potensi diri supaya wanita ini mampu bersaing dengan cabaran dunia yang ada pada hari ini, tak kalah dengan tekanan dan ancaman, sehingga wanita pada hari ini menjadi seorang ataupun menjadi susuk tubuh ataupun menjadi satu institusi yang prihatin dalam menyahut atau yang dinamik dalam menyahut cabaran zaman ini. Dan demikian juga wanita ini perlu diperturunkan ke masyarakat, turun ke medan. Bukan sekadar sebagai seorang wanita itu berpada dengan berada di rumah semata-mata tanpa kita menafikan kepentingan dan banyak tugasan yang perlu dilakukan oleh seorang wanita itu di rumahnya, sama ada dia sebagai seorang anak, dia seorang isteri, dia seorang ibu. Namun wanita-wanita ini juga perlu turun ke medan untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti dakwah dan juga kerja-kerja kebajikan untuk menjadikannya sebagai seorang wanita prihatin terhadap keperluan ummah dan tuntutan mereka. Yang kita tahu pada hari ini, ummah perlu diselamatkan. Dan untuk menyelamatkan mereka, tentu saja dakwah itu mesti digerakkan. Dan bukan hanya dakwah itu disantuni ataupun digerakkan oleh golongan lelaki, rijal, tetapi juga golongan al-mar'atus salihah. Dan seterusnya, wanita ini harus didorong ke arah situasi dan suasana yang sejahtera dalam kehidupan dengan melahirkan susuk yang mempunyai positive thinking, kemudian wanita yang berlapang dada, wanita yang bertolak ansur, wanita yang berjiwa besar. Ini adalah untuk memastikan ia layak menjadi wanita sejahtera. Bukan saja sejahtera pada dirinya, tetapi menjadi nafi'an li ghairi, memberi manfaat kepada pihak yang lain, termasuklah masyarakat dan juga negara. Daripada situlah melahirkan peribadi dan akhlak yang mulia dan sebagainya. Jadi ini adalah kerja besar dan kami Yadim telah mempertanggungjawabkannya, telah mempercayakannya kepada Maya. Maya ni maknanya wanita Majlis Wanita Islam Yadim. Bukan Maya tu bergerak di alam maya semata-mata, tidak, tetapi maksud Maya di sini ialah tim wanita Majlis Wanita Islam Yadim yang sebentar tadi kita dengar ucapan daripada timbalan pengurusinya selaku pengarah juga kepada sambutan Hari Wanita ini, mengajak supaya ramai lagi NGO, individu-individu kaum wanita, terutamanya remaja, muda-mudi, untuk menyertai Maya ini sebagai ahli ataupun sebagai anggota yang aktif untuk kita menggerakkan aktiviti-aktiviti yang bersifat kewanitaan dalam pelbagai aspek untuk memastikan dakwah ini sentiasa subur dan segar di atas tanah air kita, insya-Allah. Jadi ikhwah dan akhwat yang saya hormati sekalian, memang wanita menjadi sandaran, menjadi tonggak. Sebagaimana saya sebut, dia adalah aset juga kepada negara. Sebab itu kita biasa dengar orang kata wanita ni tangan yang menghayun buaian itu insya-Allah juga bakal menggoncang dunia. Sebab peranannya besar. Bukan maksud goncang dunia tu dia sahaja secara peribadinya ataupun dirinya, tetapi dengan seorang wanita inilah lahirnya zuriat-zuriat yang akhirnya menjadi pemimpin dan juga menjadi tenaga-tenaga yang memacu tamadun, yang memacu peradaban, yang membina kekuatan ummah dan seterusnya, menjadi suatu tenaga yang hebat bagi memimpin dunia dan juga memimpin umat manusia keseluruhannya. Baik, itu adalah kehebatan yang memang tak siapa pun boleh menafikannya. Dan biasa juga kita dengar orang kata mujahid yang hebat, pejuang-pejuang yang hebat. Sama ada selaku pemimpin ataupun pejuang-pejuang yang berada di medan yang memikul tanggungjawab menggerakkan risalah Islam ini berdepan dengan musuh, sama ada dalam Ghazwatul Fikri, serangan pemikiran, ataupun dalam ancaman-ancaman fizikal yang dilakukan oleh musuh.
pejuang-pejuang yang berada di saf hadapan ini, mujahidin kita ini, nampak hebat, maka kita sangat yakin bahawa di belakang mereka itu sebenarnya ada mujahidah yang salihah, yang bijaksana, yang dinamik, yang prihatin, yang sejahtera, yang senantiasa menjadi partner ataupun menjadi rakan perjuangan kepada golongan lelaki ini ataupun mujahid ini. Sebab tu kita biasa dengar al-mar'atu syaqiqatur rijal ataupun syaqiqatur rajul. Saudara kandung kepada lelaki itu ialah wanita. Dan memang wanita lah kadang-kadang menjadi tenaga pendesak. Sebagai contoh, kita tengok dalam sejarah Islam, anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, saudara kepada Aisyah, isteri Rasulullah, Ummul Mukminin. Seorang muslimah, seorang wanita yang bernama Asma binti Abu Bakar. Sama namanya dengan pengarah program sambutan Hari Wanita kali ini. Yang berhormat Senator Asma binti Husin. Mudah-mudahan dapat berkah insya-Allah. Yang berhormat Asma dengan sama namanya dengan Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa yang saya nak cerita, kehebatan Asma ini, satu ketika dalam satu peperangan yang disertai oleh anaknya Abdullah bin Zubair. Sewaktu berdepan dengan lawannya, Abdullah bin Zubair akhirnya berpatah balik. Sebab kebetulan peperangan itu lebih kepada peperangan saudara. Jadi banyaklah perbahasan dan khilaf di kalangan ulama tu, saya tak nak sebut yang itu. Tetapi apa yang saya nak sebut ialah bagaimana sikap Asma binti Abu Bakar. Jadi Abdullah bin Zubair ini balik ke rumah, nak berunding dengan ibunya, nak berbincang dengan ibunya, bercadang untuk mengundur ke belakang. Apa kata Asma binti Abu Bakar? Apabila kamu yakin kamu berada di pihak yang benar, dalam perjuangan yang kamu gerakkan ini, kamu nak menegakkan kebenaran. Apa kata Asma kepada anak dia? Ish kariman au mut syahidan. Jangan lari daripada perjuangan. Aish kariman, hiduplah. Kalau kamu nak hidup, hiduplah sebagai seorang yang mulia. Au mut syahidan, dan matilah. Kalau kamu nak mati, mati sebagai seorang yang syahid di medan juang. Artinya, tidak ada langsung istilah mengalah ataupun menyerah kalah ataupun melarikan diri daripada perjuangan. Kalau nak hidup, hidup mulia. Jaga maruah diri. Jangan diperkotak-katik, diinjak dan dipijak oleh orang lain. Diperbodoh dan dipermainkan oleh orang lain. Kalau nak mati dengan perjuangan, matilah sebagai syuhada. Jangan mati katak, jangan mati sia-sia. Jangan mati dalam keadaan kita mengkhianati Islam ataupun meninggalkan ajaran Islam. Suara ini datang daripada seorang muslimah yang akhirnya menyebabkan Abdullah bin Zubair kembali mendapat energi dan motivasi perjuangan, lantas terus menyambung perjuangannya di medan. Begitulah kita lihat ramai lagi di kalangan sahabiah yang terkenal, Nusaibah umpamanya, Khawla dan lain-lain. Hebat mereka dalam perjuangan. Tambah-tambah lagi apabila sambutan Hari Wanita kita pada kali ini menjadikan temanya adalah bermodelkan Ummahatul Mukminin. Ada orang tanya kita, kenapa Ummahatul Mukminin? Kenapa tidak orang lain? Kenapa tidak pihak lain? Apa kelebihan yang ada pada Ummahatul Mukminin sehingga dia mesti menjadi model kepada manhaj Rabbani yang nak digerakkan oleh Maya dalam pembentukan generasi wanita Malaysia pada hari ini. Sebab memang kita nak supaya wanita Malaysia hari ini adalah wanita yang insya-Allah akan dibina berdasarkan kepada model Ummahatul Mukminin. Bukan saja pada wanita muslimah, tetapi juga wanita-wanita yang belum lagi menerima ajaran Islam, mereka juga akan disantuni dengan model Ummahatul Mukminin. Apa hebatnya, apa lebihnya Ummahatul Mukminin ini? Ini saya akan serahkan kepada semua audien-audien untuk kaji, cari, pelajari kenapa dan mengapa Ummahatul Mukminin itu dijadikan sebagai model untuk
pembinaan dan pembentukan generasi wanita muslimah ataupun wanita Malaysia pada hari ini. Sebab di sana ada terlalu banyak kelebihan, kehebatan dan juga ketinggian peribadi, akhlak dan sebagainya. Cukup kalau saya tunjuk satu atau dua poin untuk semua dapat melihat pentingnya model Ummahatul Mukminin ini. Yang pertama saya ambil daripada suratul Ahzab. Daripada suratul Ahzab, Allah sebut dalam Al-Quran Al-Karim, An-Nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Allah sebut dalam Al-Quran. Jarang pihak yang disebut oleh Allah dalam Quran melainkan itu satu pengiktirafan. Satu penegasan daripada Allah. Allah sendiri memperakui. Maknanya Ummahatul Mukminin ini adalah bukan pada susuk tubuh isteri-isteri Rasulullah, tetapi dia telah menjadi satu institusi. Dia telah menjadi sebuah institusi yang dinamakan institusi itu oleh Allah sendiri dalam Al-Quran Al-Karim. An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu, kata Allah, dia memang mengutamakan orang-orang beriman lebih daripada diri mereka. Kemudian wa azwajuhu dan isteri-isterinya ummahatuhum adalah ibu-ibu kepada mereka. Baik, fokus saya ini pada perkataan wa azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam ummahatuhum adalah ibu-ibu mereka. Allah mengangkat kedudukan isteri-isteri Nabi sebagai ummahatuhum, ibu-ibu mereka. Ibu siapa? Mukminin. Sebab tu kita sebut Ummahatul Mukminin, ibu-ibu kepada orang beriman. Dan ibu ni satu institusi. Sebab ibulah yang melahirkan, ibulah yang mendidik, ibulah yang mengasuh, ibulah segala-galanya. Ibulah segala-galanya. Tidak ada tolak bandingnya. Institusi yang paling mulia, yang paling hebat ialah institusi ibu. Itu satu. Kemudian Allah sebut, ya nisa an-nabi, wahai isteri-isteri Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa. Kamu semua ni tak sama seperti perempuan-perempuan yang lain. Ini taqaitunna, selama mana kamu kekal bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, apa yang saya maksudkan ialah, yang saya nak ambil fokus pada ni ialah lastunna ka ahadin minan nisa. Ummahatul Mukminin, isteri-isteri Nabi ni, nisa an-nabi, isteri-isteri Nabi ni, dia tak sama seperti perempuan-perempuan yang lain. Artinya kalau kita nak ambil tak sama dari sudut darjat, dari sudut kemuliaan, dari sudut kehebatan, saya nak gambarkan di sini adalah pengiktirafan daripada Allah kepada Ummahatul Mukminin. Justru itulah maka dia layak dijadikan model. Sebab ada orang pertikai. Sampai pada saya ada orang pertikai. Kenapa dijadikan Ummahatul Mukminin sebagai model? Baik, dijadikan Ummahatul Mukminin sebagai model, justru Allah sendiri meletakkan institusi Ummahatul Mukminin ini pada satu tahap yang sangat tinggi dan mulia, maka layaklah dia menjadi model kepada pembinaan dan pembentukan peribadi muslimah selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, yang pastinya tidak ada pertikaian bahawa satu-satunya insan yang menjadi qudwah hasanah kepada seluruh umat manusia, tak kira lelaki ataupun perempuan. Ikhwah dan akhwat yang saya kasih sekalian, tambah lagi salah seorang daripada isteri Nabi ini dijamin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli syurga. Dalam satu hadis sahih Nabi sebut sayyidatun nisa ahli jannah arba'. Pemimpin ataupun ketua-ketua wanita ahli syurga ni ada 4. Yang pertama Maryam bintu Imran. Maryam bintu Imran. Kemudian yang kedua Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ananda Nabi. Yang ketiga wa Khadijah bintu Khuwailid.
Khadijah binti Khuwailid. Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat ialah wa Asiyah. Asiyah ni imra'atu Fir'aun. Baik. Apa yang saya nak sebutnya, antara yang tersenarai sebagai ahli syurga ialah isteri Nabi. Jadi kalau dia sudah layak menjadi ahli syurga, maka layak dan sayugialah ia menjadi model kepada kita untuk membina karakter, membina pribadi, membina sikap, membina akhlak, membina kerohanian, membina syakhsiah sebagai seorang wanita yang salihah, bijaksana, dinamik, prihatin dan juga sejahtera. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Maya sempena sambutan 3 hari ini tak terhenti setakat hari ini. Walaupun namanya hari ini perasmian penutup, penutup ni bukan menutup gerak kerja. Jangan salah faham. Bukan menutup gerak kerja. Bukan menutup aktiviti. Bukan menutup perancangan strategi. Bukan menutup program dan agenda kita untuk membina ummah. Tetapi menutup majlis. Untuk menutup majlis sambutan. Kerana mungkin lepas ni ada majlis yang lain pula. Jadi kita tutup dulu. Majlis 3 hari ni. Resolusi dah kita baca. Setelah kita tutup majlis, resolusi yang dibacakan tadi akan kita laksanakan insya-Allah. Dan saya insya-Allah mudah-mudahan Allah beri kekuatan selaku yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia ni akan memastikan setiap resolusi yang dibacakan tadi akan dapat dilaksanakan secara gigih, secara tekun, secara strategik oleh Maya, dan kami Yadim sangat mengalu-alukan. Sebab di bawah Yadim ni kita banyak agensi selain daripada Maya. Kita ada Noaim, Nadwah Ulama dan Intelektual Islam Yadim. Kemudian kita ada MAIM, Majlis Amal Islami Malaysia, di bawah Yadim. Jadi insya-Allah semua institusi ini akan collaborate dan akan bekerjasama bagi menjalankan aktiviti-aktiviti dakwah pada sasarannya, pada jalurnya yang telah pun ditaklifkan pada pihak, pada peringkat perancangan dan juga strategi masing-masing. Saya mengharapkan Allah beri kekuatan kepada kita semua, beri kemudahan urusan kita, dan juga beri petunjuk kepada kita dan juga pada mad'u-mad'u kita, supaya insya-Allah kerja-kerja dakwah ini terus disupport dan disokong oleh semua pihak. Saya tak nak lagi ada orang yang tak setuju dengan kerja-kerja dakwah, rasa terbeban dengan kerja-kerja dakwah, rasa terikat, rasa berat dengan kerja-kerja dakwah. Kita sedar, kita faham dakwah itu banyak cabaran. Tetapi sebetulnya kalau kita laksanakan dengan penuh pengabdian diri kepada Allah, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, maka kerja dakwah itu adalah satu keseronokan, satu kepuasan, satu kemuliaan bagi kita. Mana tidak, dia sebahagian daripada perintah Allah. Apabila Allah kata, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah", maka kita turun ke medan, kita berdakwah, nak menyampaikan risalah Islam, nak membina masyarakat, membentuk pribadi, menyelamatkan mereka daripada jurang api neraka. Kerana satu daripada matlamat utama dakwah itu ialah inqadhun nas anin nar, menyelamatkan manusia daripada api neraka. Jadi ini kerja besar. Ini kerja besar. Di samping musuh tak berhenti-henti dengan propaganda mereka, dengan dakwah mereka, nak merosakkan pemikiran, nak merosakkan akidah, merosakkan akhlak umat manusia, tiba-tiba kita tampil untuk menyelamatkan insan daripada segala bentuk kerosakan-kerosakan yang ditaja oleh musuh Islam ataupun mereka yang tidak bertanggungjawab, yang merosakkan umat manusia, menghancurkan tamadun dan peradaban umat manusia dengan maksiat, mungkar, kejahatan dan sebagainya. Jadi kitalah penyelamatnya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita tak terasa terbeban, walaupun mungkin yang menjadi galan gantinya ialah darah dan nyawa kita. Kita siap, wa amitna ala syahadati fi sabilik. Ya Allah, jika sekiranya harga yang terpaksa kami bayar dalam perjuangan ini ialah darah kami, ya kami siap untuk membayarnya. Ya Allah, jika sekiranya harga yang terpaksa kami bayar
dalam perjuangan Islam ini, dakwah Islam ini untuk sampaikan Islam pada masyarakat, untuk menyelamatkan umat manusia, membina mereka menjadi insan yang saleh, yang bertakwa. Kalau harga yang terpaksa kami bayar itu ialah nyawa, maka nyawalah yang akan kami berikan. InsyaAllah tidak ada jalan undur ke belakang, tidak ada jalan berhenti daripada melakukan kerja dakwah. Apa yang ada pada kita ialah teruskan perjalanan, melangkah. Perlahan tak apa, jangan berhenti. Perlahan tak apa, saya sebut pada kawan-kawan, rakan-rakan, memang kerja-kerja dakwah ni kerja berat, kerja sukar, kerja penat. Akhir sekali dengan kelemahan dan keupayaan yang ada pada kita, kita akan ada banyak kekangan. Maka saya kata tak apa, teruskan. Yang penting teruskan perjalanan. Perlahan tak apa, jangan berhenti. Terus mendengak, berhadap ke depan dengan yakin, dengan optimis. Jangan rasa kerdil, jangan rasa hina dalam kita memikul liwa ad-da'wah, bendera ataupun panji dakwah ini, insya-Allah. Dan saya percayakan kerja-kerja dakwah ini pada antum semua, khasnya Maya, dalam usaha untuk membina wanita Malaysia yang salihah, bijaksana, dinamik, prihatin, sejahtera dengan bermodalkan ummahatul mukminin. Dengan itu, saya akhirnya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah, terkasar bahasa, tersilap cakap. Saya minta maaf banyak-banyak. Sempena Hari Wanita ni, saya nak ucapkan selamat Hari Wanita, terutamanya pada wanita-wanita istimewa dalam hidup saya, ibu saya, isteri saya, anak-anak saya, dan juga seluruh kepimpinan pengurusi, timbalan pengurusi, dan aljatan kuasa Majlis Wanita Islam Yadim, Maya, dan tidak lupa jugalah kepada semua rakan-rakan seperjuangan dari kalangan kaum wanita, para ad-da'iyah, pendakwah-pendakwah di kalangan wanita, pencinta-pencinta dakwah yang bersama dengan gerak kerja wanita ini. Selamat Hari Wanita. Jadilah wanita yang salihah, bijak, dinamik, prihatin, dan sejahtera. Maka akhirnya saya rasmikan labuhnya tirai sambutan Hari Wanita 2021 anjuran Maya Yadim ini dengan ucapan siru ala barakatillah. Berangkatlah turun ke medan dengan diiringi keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Haji Nasruddin atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Jadi kita mohon kepada Ustaz untuk sama-sama dengan kita untuk majlis penutup ini. Jadi dengan berakhirnya ucapan tersebut, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Jadi akar keladi melilit selasih tumbuh tepi jambangan. Kalangan budi junjungan kasih mesra kenangan sepanjang zaman. Jadi sebelum kita mengakhiri majlis kita pada hari ini, saya ingin menjemput kru-kru kita yang betul-betul lumus untuk menjayakan Hari Sambutan Wanita 2021. Dipersilakan. Okey, ini dia kita punya kru-kru. Boleh. Teruskan perjuangan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi saya mewakili pihak penganjur ingin memohon maaf. Dia terbalik ni. Dia sudah terbalik. Di belakang wanita ada muslimin yang hebat, yang tangguh bekerja. Betul. Muslimin dan muslimat bersama-sama berganding bahu. Okey, jadi dengan berakhirnya ucapan tersebut, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surat Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallah wa asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.